Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Yadim TV bersiaran bersama saya Husnaini Mu'in. Antara paparan menarik minggu ini, Dr. Zulkifli Al-Bakri rasmi program pasca musaadah COVID-19 Yadim Terengganu. Ustaz Nasruddin Hassan mulakan tugas sebagai Yang di-Pertua Yadim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pada 19 Julai telah merasmikan program Yadim Peduli pasca musaadah COVID-19 warga nelayan negeri Terengganu di Pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Cendering. Program anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Terengganu ini diadakan dengan kerjasama LKIM Terengganu dan Persatuan Nelayan Kawasan PNK adalah sebahagian daripada sasaran siri program menyantuni 1,000 nelayan. Dr. Zulkifli telah menyampaikan food basket mengandungi barangan keperluan dapur kepada wakil PNK Marang, PNK Kijal, PNK Kemasik dan PNK Pakak. Seramai 120 keluarga nelayan menerima manfaat daripada program tersebut. Turut hadir sama ialah Timbalan Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri Terengganu Yang Berhormat Ustaz Hilmi Datuk Harun, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Buruk Yang Berhormat Ustaz Muhammad Halil Abdul Hadi dan Yang di-Pertua Yadim Yang berbahagia Ustaz Nasruddin Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Soh, Pengarah LKIM Negeri Terengganu Yang Mulia Tengku Muhammad Anwar Tengku Mahamud dan Pengarah Yadim Terengganu Mahadi Awang. Dalam pada itu, Hilmi ketika berucap memuji program Yadim ini yang disifatkannya sebagai tepat pada masanya. Dalam program ini juga, Dr. Zulkifli telah menyampaikan sumbangannya kepada seorang mangsa kebakaran di kawasan ini. Yang berbahagia Ustaz Nasruddin Hassan pada 20 Julai memulakan tugas beliau sebagai Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim yang baharu. Beliau tiba di Ibu Pejabat Yadim Putrajaya pada jam 11 pagi dan disambut oleh pengarah-pengarah kanan Yadim sebelum beliau dibawa ke bilik latihan untuk majlis sambutan rasmi. Memulakan acara, Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Soh mengalu-alukan kedatangan dan pelantikan beliau ke badan dakwah ini dan menyatakan kaki tangannya siap sedia melaksanakan gerak kerja dakwah di bawah kepimpinan Yang di-Pertua mereka yang baharu. Ustaz Nasruddin dalam ucapannya menegaskan tanggungjawab yang dipikul beliau sebagai peneraju sebuah badan dakwah utama di negara ini adalah amat berat. Justru kerjasama erat antara kaki tangan amat diperlukan untuk menjayakan misi dakwah Yadim. Tambahnya, usaha dakwah sentiasa memerlukan perubahan dan penambahbaikan sejajar dengan keadaan semasa yang sentiasa berubah. Beliau turut mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih atas usaha dan pencapaian yang telah dicapai oleh kepimpinan Yadim terdahulu. Ustaz Nasruddin kemudiannya dibawa naik ke aras 4 untuk simbolik merakam kemasukan waktu ke pejabat. Sesi bergambar bersama pengurusan tertinggi dan sidang media sebelum menghadiri sesi taklimat, gerak kerja dan organisasi Yadim bersama pihak pengurusan badan dakwah ini. Sekolah Kebangsaan Daingin di daerah Papar merupakan antara yang terjejas dengan kejadian banjir yang melanda negeri Sabah baru-baru ini. Menurut guru besarnya Asmah Saleh, kerja pembersihan sudah bermula dan blok bangunan kelas serta tandas sudah dibersihkan serta boleh digunakan. Difahamkan, pelbagai pihak berusaha membantu termasuk guru sekolah, Majlis Guru Besar, Persatuan Pengetua Papar, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, pemimpin tempatan dan orang awam. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim turut tidak ketinggalan dalam membantu pelajar dan mangsa banjir di sini. Menerusi inisiatif Mai Musaadah COVID-19 Yadim yang dilaksanakan pada 14 Julai, sebanyak 70 keluarga, pelajar sekolah dan penduduk sekitar menerima sumbangan badan dakwah ini bagi meringankan beban mereka. Sumbangan barangan keperluan harian berkenaan disampaikan oleh Pengarah Yadim Sabah, Samin Ongki. Hadir sama ke majlis ini ialah Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Abidin Marjan dan Pegawai Pendidikan Daerah Papar, Suhaimi Akasah.
Yadim Sabah sebelum ini menyantuni seramai 125 mangsa banjir di Beaufort dan Membakut menerusi inisiatif yang sama. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Kelantan pada 19 Julai telah mengadakan program cuci-cuci pasca COVID-19 dan musaadah COVID-19 di Madrasah Darul Ulum di Pasir Putih. Dalam program ini turut dilaksanakan gotong royong antara kaki tangan Yadim Kelantan dan pihak madrasah dalam membersihkan tandas, surau, pondok pengajian dan kawasan sekitar madrasah. Pengisian lain program termasuk solat duha berjemaah serta kuliah oleh penceramah bebas, Ustaz Mukhtar Yaakob. Seramai 40 orang telah menerima sumbangan bantuan keperluan harian yang terdiri daripada tenaga pengajar madrasah, pelajar dan warga miskin terpilih dari kawasan berdekatan. Sumbangan disampaikan oleh Pengarah Yadim Kelantan, Mejar Besara Zaidi Abdul Halim. Program ini turut mendapat kerjasama pasukan Sukarelawan Ar-Rahmah Pasir Putih. Negeri Kedah merupakan lokasi seterusnya program Musaadah RSY B40 yang dianjurkan oleh Sektor Latihan dan Perkadiran Yadim. Seramai 15 ahli rakan siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia RSY dari kalangan B40 disantuni dalam program pada 18 Julai lalu. Program ini bertujuan membantu meringankan beban ahli RSY di negeri ini yang terkesan dengan musibah COVID-19. Antara kawasan yang terlibat adalah Bukit Besar, Guar Cempedak, Banggul Sawar, Pokok Tai dan Sungai Petani. Kesemua yang disantuni menerima sumbangan barangan keperluan harian. Wakil dari bahagian kepimpinan muda ke muda Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim yang hadir dan menyampaikan sendiri sumbangan ke rumah-rumah ahli RSY. Penolong pengarahnya Muhammad Mirzan Abdul Majid, Nazia Akilah, Anis Razani dan Nurul Ashikin Zakaria. Pasukan Sukarelawan Ar-Rahmah SAR Selangor baru-baru ini meneruskan program Khidmat Bakti, ziarah kasih dan sumbangan ke Sungai Kandis, daerah Kelang dan Kuala Langat. Program dimulakan dengan beriadah dan aktiviti senaman di Taman Tasik Rimbayu, Teluk Panglima Garang sebelum kumpulan ini bergerak ke 5 buah rumah yang telah dikenal pasti di sekitar Sungai Kandis, Kebun Baharu dan Jenjarum untuk mereka menyampaikan sumbangan. Mereka yang diziarahi oleh SAR Selangor ini terdiri daripada pesakit kronik, warga emas dan asnaf yang memerlukan. Kesemuanya menerima sumbangan barangan keperluan harian untuk meringankan beban mereka. Antara yang hadir dalam program ini ialah pengurusi SAR Selangor, Hasmawi Mahidin dan setiausahanya Haniza Sumiri. SAR Selangor merancang untuk mengadakan lebih banyak lagi program turun padang dengan tujuan menyantuni lebih ramai golongan yang memerlukan. Sekian berita Yadim TV minggu ini. Terus ikuti kami di laman web dan Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Bagi mengakhiri berita minggu ini, Yadim TV ingin menzahirkan jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz di atas kepimpinan dan sumbangan beliau sepanjang menjadi yang di-Pertua Yadim, serta membawakan sorotan majlis sambutan Ustaz Haji Nasruddin Hassan sebagai yang di-Pertua Yadim ke-14. Assalamualaikum. Perjuangan itu